كل القلوب إلى الحبيب تميل إلى النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى حضرتي الشيخ ابن عطاء الأسكندري شاء الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih Man wajada samarata amalihi ajilan. Man wajada samarata amalihi ajilan. Fazalika dalilun ala wujudil qabul. Man wajada samarata amalihi ajilan fazalika dalilun ala wujudil qabul. Barangsiapa diperoleh akan buah amalnya pada sekarang, maka demikian itu menunjukkan atas diperoleh qabul dengan anugerah Allah Ta'ala. Maka buah amal itu iaitu diperoleh manis dalamnya dan lazat dengan dia, dan didapat demikian itu dalam membanyakkan dia amal dengan menetapkan atasnya. Jadi sebelum ni kita didedahkan oleh Syekh Ibn Atta', dunia ni bukan tempat balas, tempat balasan di akhirat. Segala amal ibadat, perjuangan yang kita laksanakan, kerja buat kita bersungguh-sungguh di dunia ni, kita tak dapat balasan di dunia, kita dapat balasan di akhirat. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adnin. Allah ampun dosa kamu dengan sebab kerja buat kamu itu. Sebab kamu beriman, beramal soleh, kamu perjuangkan agama Allah. Allah balas besok di akhirat. Pertama, Allah ampun dosa. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah masukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya itu anak-anak sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati adnin. Allah letak kamu, Allah Ta'ala bagi kamu sebuah syurga, sebuah istana, sebuah syurga namanya Jannatu Adnin, khusus untuk pejuang-pejuang Islam. Itu yang kita fahamlah.
Dunia tempat bercucuk tanam, hasilnya di akhirat. Tapi kata Syekh Ibn Atta, kadang-kadang terdapat di dunia ni dia dah dapat dah balasan daripada Allah di dunia dah, dia dah dapat dah. Apa yang didapat di dunia ni dipanggil ajilan. Ajilan. Yang kita dapat di akhirat besok dipanggil ajilan. 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 Yang dikatakan ajilan tu, makna kata Allah bagi dengan serta-merta. Allah bagi di dunia ni pun dah dapat dah. Balasan tu di dunia pun dah dapat. Yang kata ajilan tu Allah tangguh dapat di akhirat. Jadi ada ajilan, ada ajilan. Liman khafa maqama rabbih jannatan. Allah kata, bagi orang yang takut kat Tuhan, yang mengenal Tuhan, makrifah Tuhan, beribadat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Liman khafa maqama rabbih, orang yang makam takut Tuhan dia dapat satu makam namanya makam takut kat Tuhan. Jannatan, Allah bagi dia dua syurga. Syurga dunia, syurga di akhirat besok. Syurga di dunia dipanggil jannatul ajilan, syurga yang disegerakan. Syurga di akhirat disebut jannatul ajilan, syurga yang ditangguhkan. Apa syurga yang kata jannatul yang kata syurga ajilan ni? Yang kata syurga ajilan, syurga disegerakan, syurga ma'rifah. Kasih kepada Allah, kerun takut kepada Allah dipanggil syurga, syurga yang disegerakan. Manis ibadat, lazat ibadat, sedap ibadat, itu syurga disegerakan. Tak takut dengan musuh. Musuh main banyak mana sikit tak gentar, tak takut. Kan? Itu dipanggil syurga yang disegerakan. Walaupun belum masuk syurga, maka di dunia dia ada dapat syurga jannatu. Mana syurga yang disebut jannatu ajilan, syurga yang disegerakan. Ya. Siapa dapat jannatul ajilan, insya-Allah dia akan dapat jannatul ajilan. InsyaAllah. Itu cerita kita pagi ni. Man wajada, siapa yang dibagi oleh Allah Ta'ala, yang dapat. Man wajada samarata amalihi ajilan. Samarah ni mana buah. Samarata amalihi, buah amalnya itu. Buah. Macam kita kata tanam pokok, hasilnya buah. Buah tu hasil pokok, yang kita bersusah payah tanam pokok tu dapat hasilnya buah. Bersusah payah kita ibadat tu, kita dapat hasil buah. Buah ibadat tu apa dia? Manis dalam ibadat, sedap dalam ibadat, lazat dalam ibadat, seronok beribadat. Kalau dia berjihad, dia panggil halawatul jihad, kemanisan berjihad. Kalau dia baca Quran, dia dapat seronok baca Quran. Allah buka rahsia-rahsia Quran. Kalau dia menuntut ilmu, buahnya dia boleh beramal dengan bersungguh-sungguh. Siapa dapat semua ni disebut ajilan. Ajilan ni disegerakan. Maknanya disegerakan di dunia, dia dapat buah amal. Manis dalam ibadat, lazat dalam ibadat, itu bagi buah amal. Kemanisan ma'rifah. Orang mengenal Tuhan ni dia steady ya. Dia yakin dengan Allah. Semua ni dengan kuasa Allah Ta'ala. Dia sikit tak gentar. Kalau musuh kempak dia ke, musuh takutkan dia, kan?
Dia sikit tak heran. Sebab kalau Tuhan tak takdir, takkan berlaku. Apa yang Tuhan takdir, itulah yang berlaku. Jadi dia tetap hati dia serut, tetap hatinya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat sahabat-sahabat Nabi. Falamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'ada Allah wa rasuluh wa sadaqa Allah wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Bila kau lihat orang beriman, falamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika berhadapan dengan tentera ahzab. Tentera ahzab ni ramai, orang Islam sikit. Mereka main, mereka kepung Madinah. Mereka tak boleh masuk Madinah sebab ada parit. Bila malam dia bakar unggun api yang besar. Unggun api dengan apa nama, dia bawa sama pasukan, bukan tentera saja mari itu, pasukan apa orang panggil yang duk menyanyi-menyanyi ni lah, dengan gendang dia, dengan sorak-sorai dia. Tempikan ini bila didengar oleh penduduk Madinah, oleh tentera-tentera Islam, dia berkata apa? Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah yang Allah Tuhan janji. Inilah janji Allah pada orang beriman, dia akan diserang oleh musuh-musuh Allah. Sikit tak goyang kaki dia, hati dia sikit tak bergoncang, sebab dia dah dapat kemanisan, kesedapan, keyakinan Allah Ta'ala, pada Allah Ta'ala tu. Wasadaqa Allah wa rasuluh, benarlah Allah, benarlah janji Allah. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidak bertambah bila mereka bertambah iman dan penyerahan diri mereka itu kepada Allah. Ini dimiliki rata-rata oleh para sahabat. Bila berdepan dengan musuh-musuh Allah, setiap kali perang, musuh lebih ramai daripada orang Islam. Senjata mereka lebih hebat daripada tentera Islam, tapi mereka mendapat kekuatan, keimanan, kemanisan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ni dipanggil jannatu ajilan. Segera apa nama, syurga yang disegerakan. Di dunia ni dia dapat dah syurga. Syurga ma'rifah, syurga kelezatan ibadat, keyakinan kepada Allah dan sebagainya. Jadi. Baik, siapa dapat benda ni? Fazalika, yang demikian itu dalilun, sebagai dalil, tanda atau dalil ala wujudil qabul, di atas wujudnya qabul, penerimaan amal. Kalau naskah asal ni dia ada ujung sikit, dia panggil ajilan. Dalam asal naskah asal ni, bahwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan, sebagai dalil bahawa wujudnya qabul, makna dia dapatlah syurga besok, ajilan, yang ditangguhkan. Dipanggil syurga yang ditangguhkan, tangguh di akhirat besok. Jadi bila dia dah dapat jannatu ajilan, syurga yang disegerakan di dunia ni, syurga makrifah, lazat, ibadat gitu gini, ini sebagai dalil, alamat dan tanda dia akan dapat syurga yang kekal abadi di akhirat besok. Makna kalau dia tak dapat jannatu ajilan di dunia ni, tak dapat syurga makrifah, tak dapat syurga ibadat, tak rasa manis dalam ibadat, dibimbangi, ditakuti, tak dapat syurga yang ditangguhkan tu. Syurga di akhirat takut tak dapat. Itu dia. Itulah lebih kurang matan dia. Artinya barang siapa ni orang beriman yang beramal soleh, diperoleh akan samarah, akan buah amal,
pada sekarang. Di dunia ni dia dapat buah amal. Buah amal manis, sedap, lazat dalam beribadat. Maka demikian itu yang kata dapat manis buat ibadat semua tu menunjukkan atas diperoleh qabul. Penerimaan. Qabul tu penerimaan. Sebagai dalil yang menunjukkan tu mana dalil lah. Sebagai dalil atas diperoleh qabul. Diperoleh terima amal oleh Allah Ta'ala. Allah terima amal orang tu. Dia dapat manis, lazat, sedap, istiqamah dalam ibadat. Itu insya-Allah lah amalan kita tu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Allah kata hanya sahaja Allah Ta'ala tu menerima ibadat orang yang bertakwa, yang lahir daripada insan takwa. Kita buat ibadat berlandaskan akidah. Ibadat apa buat mesti di atas landasan iman. Hanya orang beriman saja ibadat dia diterima oleh Allah dan sah di sisi Allah. Yang kedua, buat bagi betul ikut hukum fiqh. Hukum fiqh bagi betul. Kalau wuduk betul-betul. Kalau semayang betul-betul. Kalau berjuang ikut syariat Islam. Jangan ikut kaedah-kaedah yang lain. Dan yang ketiga, lillahi ta'ala. Buat kerana Allah. Jangan bermatlamatkan lain daripada Allah Ta'ala. Tuhan tolak. Tuhan tak terima. Dengan anugerah Allah Ta'ala. Jadi makna kata, seseorang makna kata kalau dia dapat buat ibadat di dunia ni, ibadat tu rasa manis, rasa sedap, rasa lazat, itu dalilnya ibadat itu diterima oleh Allah dan Allah balas besok di akhirat. Dapat balasan baik daripada Allah, tu pun dengan anugerah daripada Allah Ta'ala, pemberian Allah. Dapat buat ibadat dengan pemberian Allah, dapat balasan pun dengan pemberian Allah. Kita boleh buat ibadat, anugerah Allah. Balasan yang Tuhan nak bagi di akhirat besok pun pemberian Allah juga. Kita gembira. Gembira dua lah tu. Pertama, gembira dengan boleh buat ibadat. Yang kedua, gembira sebab balasan Allah di akhirat. Kita seronok bukan pasal boleh buat ibadat. Kita seronok gembira dengan sebab makna kata anugerah Allah. Ada dua beza tu. Kalau kita gembira boleh buat ibadat, itu masih tersangkut unjuk. Kita nampak kita buat ibadat, usaha kita, ikhtiar kita, itu nama ujub. Tapi kalau kita gembira kerana anugerah Allah, itu baru betul. Baru betul. Cara gembira baru betul. Kita berjuang, menang. Kita seronok, boleh tentu lagi. Betul cara seronok kita. Pertama seronok kerana kita menang. Itu mungkin ada ujub. Dengan usaha aku, ikhtiar aku, perancangan aku, gerak kerja aku, perancangan aku, strategi yang aku guna. Itu ujub. Tapi kalau kita gembira kerana Allah, kerana pemberian Allah, ini anugerah Allah, pemberian Allah, kita seronok, kita pandang kerana pemberian Allah. Itu baru betul. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un, kata Allah. Kata oleh Muhammad, qul bi fadlillah, kemenangan yang kamu dapat ni anugerah Allah, pemberian Allah. Wa bi rahmatihi, dengan kasih sayang Allah. Kerana dengan sayang Allah kat kita, Tuhan bagi kita kemenangan.
Fa bizalika falyafrahu. Dengan sebab itu kamu seronok. Kan seronok menang tu, seronok pandang pemberian Allah. Dia dua beza lah. Macam kita kata satu orang, dia bagi kita selai kain pelekat. Kain pelekat pun bukanlah ni sangat. Kerana kain pelekat tu harga murah RM10 lah. Tapi yang bagi tu siapa? Bukan kita seronok kain pelekat tu. Kita seronok kasih yang bagi tu siapa? Itu dia lain. Dia suasana yang keadaan yang lain berbeza. Baik tu orang miskin yang kenal Allah, walaupun rezeki dia sikit dia seronok sebab Tuhan yang bagi. Orang kaya dapat rezeki sikit dia tak pandang lah. Dia tak pandang sikit tu. Sikit lah kan ada apa. Untung banyak baru dia seronok. Beratus-ratus ribu, juta-juta baru dia seronok. Kalau untung mana kata 102 dia buat tak pandang. Tapi orang yang kenal Tuhan sikit pun daripada Allah. Ini pemberian Allah. Orang miskin dia gembira dengan pemberian Allah. Itu suasana yang berlain. Jadi Tuhan kata seronok, gembira dengan sebab pemberian Allah, kasih sayang Allah kepada dia. Wa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang kamu himpunkan. Yang kita dapat juta-juta tu semua tak ada nilai. Kalau kita duduk nampak usaha kita, ikhtiar kita, tenaga kita, semua kita, tak kena tu. Itu buah amal dia dapat di dunia. Di akhirat insya-Allah dia dapat mana syurga yang kekal abadi. Jadi dengan anugerah daripada Allah, maka buah amal itu iaitu diperoleh manis di dalamnya. Dalamnya yang ibadat. Dalam beramal tadi dapat manis, rasa seronok, rasa sedap, rasa lazat. Kalau Tuhan bagi kita tak sama. Tuhan bagi kita tak sama. Orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang ni macam ni. Masing-masing dapat, dia tahulah. Yang kata manis dalam ibadat tu, seronok dalam ibadat tu. Dia nak dapat tu, dia kena lalui. Dia ada dua. Satu ahlul ibadah, satu ahlul ainayah. Ahlul ibadah ni dia buat ibadat dengan jalan mujahadah. Terpaksa berperang. Sekali katuk, sekali jalan. Dia tak boleh jalan sendiri. Dia kena mujahadah sungguh. Kalau dia ada pemimpin tu push dia baru dia boleh buat. Tekan dia. Kalau dia ada majikan tu arah dia, paksa dia, jerkah dia baru dia boleh pergi. Nak buat sendiri, dia manis dengan kerja dia tu tak ada. Dia manis dengan ibadat dia tu tak. Dia seronok dengan ibadat tu belum. Dia kena dipush, dipaksa, disuruh, ditekan baru dia boleh buat. Ibadat macam tu. Dipaksa, ditekan, mujahadah baru boleh buat. Ini ahlul ibadah. Bila dia istiqamah, buat sungguh-sungguh. Kalau dia sungguh-sungguh beribadat sungguh-sungguh, Allah Ta'ala bagi naik maqam dia daripada ahlul ibadah pada ahlul ainayah. Man amila bima alima awrasahullah ilma ma lam ya'lam la ya. Man amila bima alima awrasahullah ilma lam ya'lam bima lam ya'lam. Dan siapa beramal dengan ilmu yang dia tahu, Allah bagi dia dengan benda yang dia tidak tahu, yang dia dapat rasa. Dia main manis, seronok, sedap, main kemudian telah dia beramal sungguh-sungguh ilmu yang dia tahu. Man amila bima alima awrasahullah ilma ma lam ya'lam. Lam ya'lam. Jadi siapa beramal dengan ilmu yang dia tahu, Allah bagi dia ilmu yang dia tak tahu.
Itulah kemanisan, kesedapan, keseronokan. Bila dia manis, dia dengan sendiri dia akan buat banyak. Itu dinamakan, makna kata anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala bagi kat dia. Jadi dia dapat rasa manis dalamnya. Dan dengan dia, dan lazat dengan dia, lazat sedap dalam ibadat tu. Seronok, sedap. Dan didapat demikian itu dalam membanyakkan dia amal dengan dia, menetapkan atasnya. Bila dah sedap, dia buat banyak dan tetap ni istiqamah. Kalau tak dapat asal manis, dia tak tetap dan tak banyak, tak istiqamah dan tak banyak. Tapi bila dah rasa lazat, rasa manis, rasa sedap, dia buat secara istiqamah dan dia buat secara makna banyak. Tu Imam Syafi'i, yang kata Imam Syafi'i tu boleh makna kata semayang, makna kata semayang tahajud 2 rakaat khatam satu Quran, 15 juzuk rakaat pertama, 15 juzuk rakaat kedua. Dia dapat seronok baca Quran, dia dapat seronok. Ada apa nama, dia ramai daripada Terengganu baru ni, saya jumpa saya. Memang ramai satu bahaya. Hadiah saya satu buku berkaitan Quran yang dikarang oleh Tok Guru Haji Hadi. Bila dia karang, ceritanya bila selesai operation tu, ni penuh wayar ni, hidung, telinga, bang masuk kau ni penuh wayar, operate. Satu operation yang berjaya lah. Dia apa, jantung, tuan guru jantung dia, doktor buat keluar jantung tu, keluar jantung tu guru tu nipis, nak bagi tebal sikit. Jadi kebanyakan yang digunakan oleh doktor-doktor pembedahan ni, dia pakai yang paling sesuainya, iaitu daging babi, tempek babi itu. Tapi pakar jantung Malaysia ni boleh ganti. Apakah ganti dengan kambing, dengan lembu, dengan apa, tak tahulah. Lepas tu bila dah habis semua operasi tu, dah habis, mereka ni yang main tu ni pakai berpasang Quran. Kalau nak menunggu Tok Guru sedap tu, pasang Quran. Bila pasang Quran ni, Tok Guru ni dengar Quran tu, Tok Guru jadi gelisah. Dia gelisah, dia faham makna Quran tu, dia gelisah. Makna apa yang disebut oleh Quran tu menyebabkan dia gelisah. Mungkinlah ada benda-benda yang menyebabkan dia gelisah tu. Dia menangis, Tok Guru ni menangis. Bila dia kuat sikit, dia minta kat doktor, minta masuk laptop, dia nak menaik. Lepas tu doktor bagi masa dia kena bedah tu lah. Dia mengarang satu buku berkaitan dengan Al-Quran. Saya pun tak baca lagi. Ada buku dia bagi, buku terbaru Tok Guru. Pengalaman dia duduk dalam hospital, masa dia sakit tu, dia boleh keluar satu buku. Kita kalau sakit tak kejung lah. Tengah sakit tu boleh karang sebuah buku lagi. Tu puak-puak tu duduk dengan Tok Guru. Apa pun tak boleh buat, tak dengar pun nama buku. Apa tulis apa yang apa tulis. Tok Guru beratus-ratus buku dia dah karang. Buku bahasa Arab pun dia ada karang. Dia nak sebutnya, dia Allah bagi dia Quran. Kita pun boleh baca Quran, boleh kadang-kadang ada hafal Quran, tapi tak sama dengan Tok Guru.
Bukan setakat dia faham makna, tapi dia menghayati sungguh. Dengan kitab suci Al-Quranul Karim tu, dia tahu sungguh dan dia faham sungguh dan dia beramal sungguh. Dia menghayati sungguh. Itu kemanisan, kelazatan dengan Al-Quran. Yang benar ni dia dapat, iaitu dengan membanyakkan dia amal, dengan menetapkan atasnya. Terdapat benda ni macam kita makan lah. Kalau makan tu sedap, makan banyak lah. Kalau boleh sekali tak puas, pergi lagi cari. Pergi cari lagi, sebulan pergi cari lagi, sebulan ni pergi cari lagi. Pasal apa? Terlampau sedap. Begitulah dengan amalan ni, bila dah sedap, lazat, kita buat dengan banyak dan buat dengan menetapkan. Tetap ni istiqamah. Itu dia. Kata setengah orang yang arif. Arif ni arafa, orang yang kenal Tuhan. Arifun, orang yang kenal Tuhan, makrifah akan Allah dengan sebenar-benar makrifah. Dia ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Dia ni hakul yakin. Arif ni hakul yakin. Kenal Tuhan arti kata sebenar-benar kenal. Dia berkata tiada suatu daripada kebajikan melainkan dengan lainnya, setengah yang berkehendak ia kepada sabar dalamnya. Tidak satu kebaikan yang kita buat melainkan, dia kata, dengan lainnya setengah yang demikian itu. Dia tak sama. Satu kebajikan lain rasa dia. Macam kita makanlah buah apple lain, buah pelam lain, buah kurma lain, buah manggis lain. Kan lain rasa. Dalam pada tu pun kadang-kadang kita makan buah mempelam, buah apple pun dia tak sama antara satu apple dengan satu apple. Jadi apple dengan buah mempelam dah lain dah. Buah mempelam tu pun mempelam ni pun tak sama. Ya. Ibadatnya tu, sembahyang lain rasa dia, zikir lain rasa dia, baca Quran lain rasa dia, berjihad lain rasanya. Macam mana lain rasa? Siapa yang buat dia tahu, siapa yang makan dia tahu lah. Baik tu kita, kalau kita mengaji bab hadis, mungkin kita dapat hadis tu. Bila kita tak mengaji ilmu tasawuf, takkan dapat yang tasawufnya. Dia mengaji satu ilmu, dia rasa dia pulun semua. Dia makan sebiji mempelam, dia kata rasa aku dah rasa semua lah. Aku tahu lah derian lagu mana. Makan mempelam, nak rasa derian apa? Bodoh. Derian pun macam-macam derian lah. Jangan sombong lah. Jangan sombong. Orang ni rasa macam ni, orang ni rasa macam ni, orang ni rasa macam ni. Jadi semua amalan ini, dia kata, dengan lain setengahnya yang berkehendak ia kepada sabar dalamnya. Buat ibadat kena sabar sungguh lah. Barulah dapat. Orang tanam durian kena sabar lah, tunggu masa dia buah dia berbuah. Ni dah tanam durian tak ada berbuah, lambat durian ni. Tebang, tanam pokok lain dah. Tanam pokok manggis. Tanam tak buah juga, tebang manggis. Tanam apa pula? Tanam buah apa pun tak rasa. Kena sabar. Kena bersungguh-sungguh, kena bersusah payah. Keseronokan yang Tuhan bagi itu, kelazatan itu ikut kadar kesusahan yang kita tanggung. Ya? Innal makarima ala hasabi makarih. Kata Imam Ghazali
Fa innal makarima, sesungguhnya kemuliaan itu ala hasabil makarih, mengikut sekira-kira kadar kebencian. Lagi tinggi kemuliaan yang kita tuntut, lagi banyak benda benci yang kita terpaksa hadapi, benda yang kita tak suka, halangan, rentangan besar. Lagi tinggi kemuliaan yang kita cari, lagi besarlah rintangan dan halangan dia. Fa innal lazzat ala hasabil mu'nat, sesungguhnya kelazatan itu ikut kadar belanja. Nak lazat, nak sedap, belanja kena banyak lah. Pergi kedai, kita nak makan sedap-sedap, kena buat keluar duit banyak lah. Lihat, nak makan apa, ikan apa tu kan, apa ikan apa yang ada produk jual di kedai tu, siakap 3 rasa. Lagi nak makan apa, udang besar. Lagi sedap yang kita tuntut, kita kena buat keluar duit banyak. Kesedapan itu ikut kadar belanja. Nak sedap banyak, kena buat keluar belanja banyak lah. Bawa RM10, roti bakar dengan teh tarik lah. Mana boleh makan sedap-sedap. Jadi kesedapan itu ikut kadar belanja. Fa innal lazzat ala hasabil mu'nat, sesungguhnya kelazatan itu ikut kadar belanja. Ini dapat makrifah, manis ibadat, kena sungguh-sungguh, pulun sungguh lah. Kena pulun sungguh, baru boleh dapat. Kalau halal balai, buat tak sungguh-sungguh, tak dapat. Ya, tu dia kata berkehendak pada sabar dalamnya. Maka barang siapa sabar atas sakitnya, nescaya membawa ia kepada kesenangan. Kesakitan yang kita tanggung tu, kita sabar, insya-Allah akhirnya berjaya. Kita sanggup makan ubat pahit, insya-Allah sakit kita sihat, badan kita sihat. Kita sakit, saya makan ubat pahit ni sikit saya. Dia bagi makan ubat, dia cucuk injection sekejap ya. Baiknya berpanjangan. Dia tak sanggup makan ubat, tak sanggup mengharungi pahitnya ubat, sakit sampai sudah bila sakit itu. Tapi bila kita sanggup menanggung pahit, menanggung sedikit kesakitan, badan kita sihat lah. Mana boleh kita nak dapat satu benda tanpa perjuangan? Takkan yang bergolek, yang bulat datang bergolek, yang pipih datang melayang. Mana ada? Ni Malaysia ni nak dapat Islam dulu, Yaman tu. Ulama-ulama Yaman naik sampan tu, belayang mai sini. Pakai layak. Bukan ada kapal masa tu. Susah payah bawa Islam, baru kita dapat Islam. Kena susah payah. Tidak, tak dapat. Kan? Dengan kesusahan, kepayahan inilah dianugerah oleh Allah pada kita. Barang siapa sabar atas sakitnya, nescaya membawa ia kepada kesenangan. Sabar sikit, sakit sekejap, senang kemudian. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dulu, senang-senang kemudian. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tuan ulang 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yusri usra, yusri usra. Susah senang, susah senang. Fa inna ma'al usri, sesungguhnya kesusahan itu
Kesusahan itu ada alif lam kan. Fa inna ma'al usri. Usri ini dia ada alif lam. Isim tu isim nakirah. Isim nakirah ni sikit. Masjidun contoh, masjidun. Mana-mana masjid. Itu isim nakirah. Tapi al-masjid, masjid tertentu, satu lah. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah memperjalankan hamba-Nya yakni Muhammad SAW minal masjidil haram, daripada masjidil haram. Ada al tu. Minal al masjidil haram. Jadi haram satu lah. Ilal masjidil aqsa, ke masjid aqsa. Al masjidil aqsa. Masjid aqsa pun satu lah. Isim nakirah ni satu lah. Isim ma'rifah satu lah. Jadi kesusahan ini Allah sebut dalam bentuk isim ma'rifah. Mana susah ni satu, sikit. Yusra, itu isim nakirah, banyak. Oh, luas. Mana sikit, susah tu sikit ya. Senang tu banyak. Benar tu banyak. Jadi kena menghadapi susah yang sikit untuk mendapat senang yang banyak. Kita susah di dunia. Berapa lama duduk di dunia? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tak tahu je lah. Akhirat mana susah lah. Luas akhirat, dia punya kesenangan tu terlampau luas. Luasnya, panjang masanya, tak boleh kira. Oh, hebat. Kan? Jadi kalau kita nak makna kata untuk mendapat kesenangan yang panjang, kena sanggup susah yang sedikit. Kena sanggup. Kena sanggup susah yang sedikit. Mengharapkan kesenangan dengan tak mau bersusah payah, seperti orang mengharapkan sampan berlayar sedangkan sampan tu duduk atas darat. Lah ni sampan duduk atas darat. Awaklah sampan ni tak mau berlayar. Nak berlayar macam mana duduk atas darat? Kena tolak dia pergi ke sungai tau. Tolak dia pergi ke laut. Baru dia boleh berlayar. Orang yang mengharapkan sampan berlayar sedangkan sampan itu duduk atas darat, itu nama angan-angan. Awaklah kita tak menang. Nak menang macam mana? Hang daftar mengundi pun tak? Hang tak daftar, nak pangkah macam mana? Bila hang tak mengundi, boleh kat DAP Cina tu lah. Cina DAP tu. Awaklah DAP merintah kita. Itu hang bodoh. Mendaftar pun tak mau. Kat Menalan pergi pos office. Saya nak daftar sebagai pemilih. Bagi tu ya, kalau tak bayar apa. Sebulan lepas tu, apilah cek. Tengok nama kita dah ada lah. Mampir kita pakai handphone. Cek data pemilih SPR. Masuk IC kita ada keluar nama. Bukan payah pun, senang. Yang tu pun tak mau. Tunggulah masa. Kamu akan dikuasai oleh KP-KP Harbi DAP. Dulu 14 hari kau ni, baru ni 22 bulan. Kalau tak insaf lagi, tak usah payah lagi, tunggu. Kali ketiga, hancur tu. Negara ni boleh kat DAP. Jangan buat pasal. Tuhan bagi 2 kali amaran. Illa tanfiru yu'azibkum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum. Kalau kamu tak mau keluar berjuang, tunggu. Aku bagi kamu azab yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum. Di dunia ni kamu akan diperintah orang yang tak serupa dengan kamu. Orang yang lain agamanya dengan kamu. Orang yang lain bangsanya daripada kamu. Tunggu. Allah bagi amaran. Berarti jangan. Lepas tu bila dah berlaku, awaklah apa? Ajar pasal. Menggaji kita tak tahu.
Sampai hancur kitab. Mengundi dah. Bodoh. Itu bodoh bagi negeri kat orang. Orang yang bagi negeri kat orang ni orang bodoh. Dia kata awatlah. Tangan kita tu. Tangan kita saharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydina. Berlaku kerosakan daratan dan lautan, tangan kamu sendiri. Bukan salah Tuhan. Ya, bukan salah daripada Tuhan, kamu sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak ubah nasib satu kaum melainkan dia sendiri kaum tu kena ubah. Kena bangkit bertindak. Ramai-ramai pergi daftar sebagai pengundi. Di Perak ni, nak abang bagi di Perak ni, orang Melayu ramai. 60% lebih. China, India 30% lebih. Dia pun main Nordi. Tapi mengikut laporan SPR, di Perak ni China dengan Melayu sama banyak. Mana pergi ramai lagi ni? Tak daftar. Ada satu puak lagi, ni mengundi ni bukan syar'i. Tak syar'i bagi ada DAP. Bodoh, mengaji tak faham. Dia kaedah banyak fiqh ni. Ada satu siasah syar'iyah. Makna kata syariat, siasah politik yang berpandukan syariat. Ada kaedah-kaedah dan fiqh, dan hukum fiqh dah banyak. Jadi kena faham. Jadi siapa yang faham? Ulama lah. Jumpalah ulama, mengaji dengan ulama baru jumpa. Hidup mengaji haid dipai tak habis-habis. Haid dipai wuduk. Dia pernah bola dia masuk pondok sampai habis duduk yang tu je lah. Apa bodoh. Tak reti-reti. Dia kena sabar. Itu dia. Sabar sedikit insya-Allah untuk kesenangan yang berpanjangan. Maka barang siapa sabar atas sakitnya, nescaya membawa ia kepada kesenangan. Sabar kena berubatlah. Ya doktor gitu ya. Sabar pergi jumpa doktor, sabar makan injection, sabar berpantang. Doktor akan bagi tahu jangan makan ni. Sabar sat. Dah baik esok, makan banyak mana pun nak makanlah. InsyaAllah bila kita makan ubat sangkut berpantang, InsyaAllah. Iaitu apa dia? Yang kata kena bersusah payah tu mujahadah nafsu. Mujahadatun nafs. Berjihad menentang hawa nafsu. Kerana nafsu ni salah satu unsur yang dijadikan oleh Allah dalam diri kita yang menghalang kita buat ibadat. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu ni nak heret kita ke arah kejahatan. Lawan dia, jangan ikut dia. Sanggup mujahadah. Maka menyalahi hawa ia. Lawan hawa, kehendak hawa nafsu kita tu kita lawan. Maka bersakit dalam meninggalkan dunia. Ya. Dan lazat, bersakit-sakit meninggalkan kelazatan dunia dan lazat dunia. Kadang kita mengaji, kita mengaji sama kawan dengan kita pilih pondok, dia tak pergi Masjid Azhar pun tak pergi, mana-mana tak pergi lah, mengaji pondok, beramal. Kawan kita yang balik tu dapat jawatan besar, pakai kereta besar, pakaian-pakaian mewah. Lepas tu pula dia ada rumah dia, apa semua. Hebat. Kita dengan keadaan kita lah, hidup sederhana, makan ala kadar, pakaian ala patut. Kena sakit, sanggup tahan, tak apalah, ambil kat dia lah. Tapi kalau betul-betul kita sembang dia elok hati ke hati, dia akan mengakui dia tak dapat apa yang kita dapat. Mungkin dia hidup mewah, senang.
Dia tak dapat kelazatan ibadat, keseronokan ibadat. Dia tak dapat. Benda-benda manis-manis ni dia payah dapat. Sebab apa? Sebab dia bergelumang dengan keseronokan dunia. Dunia akhirat ni dua yang berlawanan. Dua yang berlawanan. Ibarat masyrik dengan maghrib. Masyrik ni matahari naik, maghrib matahari jatuh. Dua yang bertangan. Maghrib, masyrik sana, maghrib sini. Dua yang berlawanan. Kalau kita menghadap muka kita ke masyrik, matahari naik, kita membelakangkan maghrib, matahari jatuh. Kita menghadap matahari jatuh, kita membelakangkan matahari naik. Kita menghadap dunia, kita terpaksa membelakangkan akhirat. Akhirat duduk belakang. Kalau kita menghadap akhirat, kita terpaksa membelakangkan dunia. Itulah hakikat dia. Pilihlah. Jadi makna kata kita dalam keadaan, makna kata keadaan yang macam itulah. Apa biasa kita seronok dengan kehidupan kita. Kita seronok dengan cara kita. Dan segala nikmatnya, ya, nikmat dunia, dia seronok dengan nikmat dunia, tak dapatlah. Yang akhirat ni tak dapat payah. Ambil dunia sekadar perlu. Ambil dunia yang halal, ambil untuk kegunaan kita sekadar kita perlu untuk buat ibadat, kerja ibadat. Lebihnya kita guna untuk fisabilillah. InsyaAllah Allah bagi kita keseronokan dalam ibadat, insyaAllah. Dan kata Sabit Al-Banani radhiyallahu an, telah bersakit aku dalam akan membaca Al-Quran 20 tahun dan beroleh aku nikmat dengan dia 20 tahun. 20 tahun bersakit-sakit dengan Quran. Bersakit-sakit ni ialah tengah tu mula-mula nak baca dia, ikut hukum tajwid dia, kan, ikut ulum dia, ulum Quran, hukum-hukum Quran, berkaitan dengan iktibar yang kita dapat berkaitan daripada Al-Quran, faham Quran sungguh-sungguh. 20 tahun dia bersusah payah dengan Quran, Allah bagi dia keseronokan 20 tahun kemudian. Sedap baca Quran. Sebab tiap dia baca, dia faham semua, dia reti semua, dia hayati semua. Dia dapat kemanisan, keseronokan dengan Al-Quran tu. 20 tahun susah payah, 20 tahun kemudian dia seronok, dapat keseronokan dan kelazatan hati daripada susah payah dia tadi. Itu dia. Dan kemudian dan kata Ghulam, dan kata Utbah Al-Ghulam, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik. Waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Wa sallallahu ala khair khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi bil alamin. Takbir. Allah.